Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bertemu kita kembali di dalam gelanggang forum remaja. Isu yang ingin dikupas di dalam majlis ini adalah kesan penularan wabak COVID-19 terhadap kanak-kanak. Majlis mengalu-alukan 4 orang ahli panel yang sedang berada di atas talian sekarang. Ahli panel yang pertama adalah Cik Syairah Balkis, merupakan pegawai kesihatan. Ahli panel yang kedua adalah Cik Ain Nazifah, merupakan pakar motivasi. Ahli panel yang ketiga adalah Cik Syafiqah Alia, seorang polis. Dan yang terakhir adalah Puan Eva Shazira, merupakan ibu kepada kanak-kanak yang telah dijangkiti wabak COVID-19. Seperti yang kita sedia tahu, penularan wabak COVID-19 terhadap kanak-kanak telah menunjukkan satu impak yang besar kepada negara. Di Malaysia, kes jangkitan COVID-19 telah tercatat di dalam kalangan kanak-kanak adalah sedikit berbanding dengan orang dewasa. Jangkitan kes COVID-19 terhadap kanak-kanak yang terpaling tinggi adalah negara China yang terdiri daripada 2,149 orang kanak-kanak. Data KKM menunjukkan sepanjang tahun 2020, hanya 8,369 kes yang dilaporkan melibatkan kanak-kanak berbanding tahun ini telah mencecah 5 angka. Dengan pembukaan data itu, dapat memberi amaran dan peringatan kepada ibu bapa dan penjaga tentang pentingnya menjaga anak masing-masing daripada menjadi mangsa COVID-19. Ramai perlulah menjayakan program vaksinasi yang dijalankan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini daripada terus tersebar luas. Tanpa membuang masa, bolehkah saudari panel pertama menceritakan sedikit bagaimana faktor atau punca berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kerana menanyakan soalan kepada saya. Jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak dan bayi menimbulkan kebimbangan kerana mereka merupakan golongan berisiko untuk dijangkiti selepas warga emas. Oleh itu, saya akan menerangkan sedikit faktor ataupun punca berlakunya penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Yang pertama, disebabkan oleh keluarganya sendiri. Kenapa disebabkan oleh keluarganya sendiri? Contohnya, apabila ibu dan bapa keluar membeli barang ataupun keluar bekerja, kemungkinan mereka tidak menjarakkan diri. Sama ada keadaan itu sesak ataupun padat. Sejurus mereka pulang ke rumah pula, mereka tidak terus mencuci tangan ataupun membersihkan diri sebelum mendekati kanak-kanak. Perkara ini mengakibatkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 untuk terus meningkat. Faktor seterusnya pula adalah ibu dan bapa yang membawa anak-anaknya keluar beraktiviti radah di kawasan yang tidak sesuai seperti kawasan yang padat dan sesak. Selain daripada itu juga, terdapat beberapa individu yang tidak mematuhi aturan SOP seperti penjarakan sosial, pemakaian mask yang rapi dan penggunaan hand sanitizer. Selain daripada memberi penekanan kepada pematuhan prosedur SOP, tindakan self-lockdown ataupun sekatan pergerakan kendiri bagi mengelakkan dijangkiti COVID-19 adalah wajib. Kerana apabila kita self-lockdown ataupun sekatan kendiri, kita dapat mengurangkan lagi jangkitan COVID-19 untuk terus merebak. Oleh itu, ibu dan bapa perlu mengawasi kanak-kanak seperti elakkan mereka daripada bermain di luar, menyuruh mereka memakai pelitup muka serta kerap mencuci tangan dan menggunakan pembasmi kuman atau hand sanitizer dengan lebih kerap agar kemungkinan untuk dijangkiti adalah lebih rendah. Sekiranya terdapat masalah pernafasan seperti wajah bertukar menjadi pucat atau kebiruan, maka hendaklah berjumpa dengan doktor dan kita sebagai orang dewasa lah yang bertanggungjawab melindungi kanak-kanak ini daripada dijangkiti. Terima kasih kepada ahli panel pertama yang telah mengupas faktor-faktor yang mempengaruhi penularan COVID-19 ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah pula kesan penularan COVID-19 ini terhadap kanak-kanak? Silakan ahli panel kedua untuk mengupas tentang soalan ini. Terima kasih saudari majlis. Baik, sekarang saya akan menerangkan secara terperinci tentang kesan yang disebabkan oleh penularan COVID-19 terhadap kanak-kanak. Seperti yang dimaklumkan oleh KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia, penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti 4.7 juta manusia dan mengakibatkan puluhan ribu nyawa sehingga forum ini digubal.
Selain itu, penularan COVID-19 atau juga dikenali sebagai coronavirus telah mengubah corak kehilangan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi yang begitu drastik. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembuatan dan pembinaan, industri pelancongan serta industri pertanian dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Jangkitan COVID-19 terhadap kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah perlu ditangani dengan serius kerana kesan jangka panjang terhadap tumbesaran dan perkembangan mereka masih belum diketahui melalui kajian-kajian tertentu. Pakar Virologi Universiti Malaya UM Prof. Dr. Sazali Abu Bakar berkata antara yang menjadi kerisauan ialah kesan kepada jantung, pencapaian akademik dan tahap daya tahan penyakit. Walaupun kanak-kanak ini pulih atau nampak segar, kita belum tahu apa kesan jangka panjang. Maksud saya selepas 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Mungkin ia boleh menjejaskan pencapaian akademik, merosakkan organ-organ tertentu atau menyebabkan kurang daya tahan penyakit kerana mereka masih dalam fasa pembesaran. Kesan jangka panjang sebeginilah kita takuti. Sasaran serangan utama COVID-19 ialah sistem pernafasan dan ia boleh menyebabkan paru-paru tercala atau berparut yang akan menjejaskan fungsinya. Sistem pernafasan dan daya tahan penyakit golongan bawah 18 tahun belum berkembang sepenuhnya sebagaimana orang dewasa. Baik, sebagaimana yang saya perincikan itu, saya harap sedikit sebanyak ia dapat difahamkan oleh masyarakat di luar sana. Bahawa bahayanya COVID-19 ini terhadap kesan jangka panjang kanak-kanak. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kedua. Sekarang, kita teruskan pertanyaan kepada ahli panel ketiga tentang apakah cadangan-cadangan untuk mencegah kes penularan wabak COVID-19 ini terhadap kanak-kanak. Terima kasih pengurusi majlis. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Mendengar tentang virus penularan wabak coronavirus iaitu COVID-19 pastinya boleh menimbulkan rasa bimbang kepada kita semua. Apatah lagi apabila virus itu secara rasminya sudah diisytiharkan sebagai satu wabak pandemik. Berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman semua terdapat pelbagai cara untuk mengelakkan kesan penularan COVID-19 terhadap anak-anak. Antaranya ialah dengan mengajar anak-anak tentang rutin harian membersihkan diri seperti kerap mandi dan cuci tangan apabila keluar dari rumah dan memegang barangan yang di luar rumah. Kerana penyebaran penyakit ini kita tidak nampak dengan mata kasar manusia. Jadi, dengan membasuh tangan dan membersihkan diri sebersedikit dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini yang sangat membahayakan kesihatan sehingga boleh meragut nyawa. Hal ini dikatakan demikian kerana telah terbukti bahawa virus ini dapat membunuh beratus ribu mahupun berjuta nyawa manusia di dalam dunia ini. Selain itu, ibu bapa seharusnya tidak memberi anak-anak bergaul dengan rakan-rakan walaupun di kawasan rumah. Perkara ini perlu ditegaskan kepada anak-anak dan diri kita sendiri supaya dapat mendisiplinkan diri dengan menghadkan pergaulan dengan orang luar meskipun sesuatu hal itu penting ataupun tidak. Perkara ini dikatakan demikian kerana kita tidak tahu ke mana ahli keluarga mereka pergi dan status kesihatan mereka.
Pergerakan dan pergaulan anak-anak perlulah dipantau dengan kerap sekali kerana anak-anak kecil seringkali terlupa akan menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Antara contoh SOP yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah sentiasa mengamalkan 3W iaitu wash, sentiasa kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ialah wear, iaitu sentiasa memakai pelitup muka, dan yang ketiga ialah warm, iaitu amaran. Contohnya, jangan bersalaman ataupun bersentuhan dengan orang lain. Hal ini perlulah diteguskan dengan setegas-tegasnya kepada diri kita dan anak-anak supaya menjaga diri dan kesihatan kerana virus ini kita tidak dapat melihat dengan menggunakan mata kasar kita. Seterusnya adalah menjaga pemakanan kanak-kanak untuk membina antibodi yang kuat supaya virus ini tidak mudah untuk menembusi diri. Antara contoh makanan-makanan yang dapat membina antibodi kita ialah makanan yang mengandungi vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini demikian kerana di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan kaya dengan zat dan vitamin. Perkara lain yang dapat membina antibodi ialah dengan mengambil suplemen tambahan seperti vitamin C. Dengan adanya antibodi yang kuat, kita dapat mengurangkan peratusan untuk dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Wabak ini banyak menjangkiti oleh orang-orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan warga emas yang mempunyai penyakit kronik. Walau bagaimanapun, golongan remaja tidak terkecuali untuk dijangkiti. Kesimpulannya, kerajaan sudah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 ini dengan serius. Maka, marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali seperti sedia kala. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberikan kesan yang besar kepada negara dalam aspek ekonomi maupun sosial. Walau bagaimanapun, rakyat perlu teruskan mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat diatasi. Rakyat juga boleh terus membudayakan norma baharu agar penularan wabak COVID-19 ini dapat ditamatkan dengan segera. Akhir sekali, saya ingin menanyakan soalan kepada ahli panel keempat. Sebagai seorang ibu, apakah pandangan atau nasihat yang boleh diberikan kepada ibu bapa di luar sana dalam menghindari anak-anak mereka daripada terjebak dengan virus COVID-19? Terima kasih pengerusi. Seperti yang kita ketahui, banyak kesan yang akan terjadi akibat penularan COVID kepada kanak-kanak. Ibu bapa haruslah berjaga-jaga dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar dapat menghindari diri daripada COVID-19. Selain itu, ibu bapa berperanan dalam menjaga keselamatan anak-anak. Ibu bapa tidak boleh membawa anak-anak ke tempat yang sesak dan ramai orang seperti pasar raya. Keselamatan anak-anak amat adalah di tangan ibu bapa. Ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak terhindar daripada COVID-19 atau sebarang penyakit lain. Di samping itu, juga ibu bapa harus tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul, menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan, hand sanitizer. Ibu bapa juga harus disinfeksi kawasan rumah untuk membasmi kuman. Campurkan 1 penutup pelutur dan 9 penutup air sahaja dan mula desinfeksi tempat yang kerap, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan
pitu peti ais. Hal ini dapat menjauhi anak-anak daripada dijangkiti virus COVID-19. Akhir sekali, penyakit COVID dalam kalangan kanak-kanak amatlah bahaya kerana dapat membawa maut. Hal ini disebabkan imunisasi dalam diri kanak-kanak sangatlah lemah. Diri kanak-kanak tidak boleh melawan virus COVID-19. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, ini sahaja pembentangan mini forum dari kumpulan kami berkaitan dengan isu kesan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Terima kasih.